tuan rasa tergodek-godek lah cacing kerawit tu. Ringat lah, ringat. Kalau cacing tuan kena kapit bagi dia jangan masuk balik. Masuk balik je pandai. Nanya tuan. Dan kita minta sangat bulan puasa ni janganlah tuan menjadi cacing tu. Tuan, pasal libatkan puasa kita. Nanya. Satu kes yang mungkin orang tak perasan saya sebut apa pun dalam masjid saya sebut ini hukum syarak. Ustaz, kalaulah berlakunya persetubuhan jima itu membatallah. Suami pembatal, isteri pembatal kalau berjima. Berjima ada ta'rifannya tuan, iaitu setelah orang kata apa melepasi takok zakar. Kalau lepas takok zakar berfarash bibir dalam wanita, itu namanya jima, batal puasa. Tapi yang saya sebut ni ialah tuan-tuan sekalian, dia tak berlaku jima, hanya sekadar separuh kepala zakar. Dia tak lepas takok tuan-tuan, tapi sekadar separuh kepala zakar. Suami tak batal, isteri batal. Nikih naya, nikih naya, tak naya lah dia kata. Naya, suami tak batal puasa, tapi isteri batal. Sebab apa? Memasukkan sesuatu melalui saluran terbuka kubul sampai ke rongga terbuka. Tuan-tuan, walaupun separuh kepala zakat, tapi dia telah tuan-tuan masuk kepada rongga terbuka. Batal puasa isteri, suami tak batal. Tapi bila jima itu batal suami isteri. Tuan-tuan puasa sekalian. Baik, ada soalan tambahan lah? Sila. Untuk yang pertama ni, depa so pakai mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Soalan cabut gigi bulan puasa, jika tak berlaku telan apa-apa, tak batal puasa. Tetapi beringat-ingat, kalau kita pergi cabut gigi bulan puasa, memang kena lenggak kan? Kena lenggak lagu tu, mulut lenggak lagu tu, tutup tak boleh. Kongkong kita tu straight yang sampai ayam tu, macam corong ayam tu. Sila hari bulan tu ayam masuk, walaupun tak sengaja dikabatkan. Saya buat contoh bandingan lah. Kalau tak masuk apa-apa, tak apa. Contoh kita siang Ramadan, kita berwuduk macam biasa, betul? Antara sunat berwuduk berkumur. Berkumur ni ikut fiqh ada dua kategori, dua level. Level yang biasa, regular. Yang kedua ialah yang agak ekstrim. Baik, yang kumur biasa ni, kita duduk dalam keadaan tengkok kita ni macam ruk tujuh lah, macam ni, macam sekarang lah. Yang ni tuan-tuan, tiba-tiba siang Ramadan tuan-tuan kumur, gubuh kuat, tak batal puasa. Tak batal. Sebab tuan-tuan berkumur yang diperintahkan oleh agama. Tapi dah terkejut, tak sengaja telan, itu rezeki. Nabi yang kata, bukan saya kata. Nabi yang kata rezeki, dia tak sengaja. Tapi sekiranya berkumur level 2 secara ekstrim sedikit tuan-tuan, dengan kita lenggak kepala, ini umur yang afdal di luar Ramadan, di luar siang Ramadan. Tuan-tuan umur bayang lenggak lagu tu, supaya tuan mulut tuan-tuan ke atas. Jadi tuan-tuan ketika itu engkung dengan mulut macam corong air lagu tu, tuan-tuan.
sambil mendongak ni, tiba-tiba terkejut, tertelan. Batal tak? Batal tak? Batal. Walaupun tak sengaja. Tapi kenapa beza hukum? Jawapannya, berkumur begini ketika siang Ramadan dimakruhkan, dilarang. Berkumur biasa ni disunatkan. Yang ni kita berkumur cara biasa disunatkan walaupun siang Ramadan. Tertelan tak batal. Kalau macam ni dimakruhkan. Syarak kata jangan berkumur lagu ni. Kalau buat pun tak haram. Tapi kalau terkejut, tertelan, batal. Guna kaedah tu untuk jawab soalan cabut gigi tadi. Kan? Kalau kita cabut belah malam, pasal apa? Kalau cabut siang, tertelan. Tuan-tuan sekalian, ni saya tambah sikit berkaitan dengan tajuk ni. Dulu saya ingat masa kecil lah, umur kita masuk sekolah rendah awal menengah, ayah kata jangan mandi lama-lama. Besar tak? Ayah kan mak pesan, tok guru pesan tu, jangan mandi lama-lama. Kita nampak siapa kan? Siapa mentara nak buka puasa 6.30 pukul 7 kan? Tadi main sikit tuan-tuan, main cara puasa lah. Rasa rimah, rasa pelengih tuan-tuan, rasa daki, tak selesa, nak mandi lah. Dia kata jangan mandi lama-lama. Agak-agak apa pasal? Apa kaitan dengan tajuk kita? Mandi waktu petang tu untuk bagi sejuk badan tu dituntut tak? Disunatkan tak? Ada niat sunat tak? Tak ada. Bukan mandi Jumaat, bukan mandi hari raya, bukan mandi istisqa. Jadi saja nak mandi, harus mandi. Bila tak disuruh mandi petang-petang tu, kita pergi mandi juga jika ketika sedang mandi tu masih masuk air telinga. Tapi kalau mandi Jumaat kemarin, orang lelaki Nabi Jumaat, hari Ramadan, kemarin Jumaat, dia sunat mandi. Kerana perintah agama, dia sunat mandi hari Jumaat. Nama sunat Jumaat, mandi sunat Jumaat. Tengah-tengah mandi tu, air masuk telinga, tak batal. Walaupun tak sengaja, memanglah tak batal. Sebab dia sedang mandi yang dituntut oleh agama. Petang-petang tak tuntut, saja nak mandi je. Maka kalau air masuk, walaupun tak sengaja, batal. Lebih kurang bahasanya, hang cari pasal. Lebih kurang bahasa mudahnya, hang cari pasal, kata orang Kedah. Faham lagi tak ni? Tuan-tuan bos sekalian, sila. Assalamualaikum, Ustaz nak tanya, kalau macam sesuatu serangga masuk ke dalam lubang telinga dalam bulan puasa, lepas tu dia macam ganggu pula telinga kita, macam memang sakit, lepas tu kita terpaksa pergi klinik kan. Lepas tu doktor masukkan sesuatu dalam telinga kita dan tarik, lepas tu dia tembak dengan ayat, lepas tu dia benda tu dia keluar, macam nak batal lah puasa. Baik. Ini tuan-tuan, orang kata apa, kejadian yang tak diingini lah, no? Rupa-rupa tuan, kalau telinga ni benda kecil masuk pun rasa macam gajah. Semua halus, semua merah tu dia masuk telinga, rasa macam gajah ada sekor, no? Baik. Dan semut masuk telinga tak batal, sebab tak sengaja, melainkan dia habis semut dia pibuk. Ini tak ada raja lah. Dia ambil semut ke, ambil anak-anak pun dia masuk telinga, atau batal lah sebab disengajakan. Jadi semut masuk sendiri tak batal, tapi dia nak buang semut tu iklan tuan, ada proses-prosesnya. Nak kena masuk tuan, macam pemegang tu kan, nak untuk tarik semut dia keluar, atau pegang juga tuan, dia buah ayak ke apa semut tu, nak rimah dan lemah tu dah kena digodek keluar. Proses itu tuan menyebabkan puasa kita punya batal balik, no?
Memang tak semua masuk tak batal. Tapi sakit tu bos sekalian, tak tahan, nak kena buang ke semut. Maka sampailah ke rongga tu buka telinga tadi. Ikut mazhab kita, batal lah. Tapi yang syoknya, kerana dia sakit, dia dianggap tak berdosa buat tu. Faham tak? Dia dianggap tak berdosa. Pasal dia bukan syok-syok nak batal, tak tahan sakit. Baik, itu mazhab kita. Saya sebut bila cerita Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya sebut tentang kitab puasa ni, jika untuk tujuan rawatan tak batal, jika untuk perawatan, tapi tak ambil dalam pendapat tu. Tak apa, dia tak berdosa pun hari itu. Dia kata saya dosa juga, semua yang tanggungjawab, bukan saya. Dia kata betul lah, tuan-tuan sekalian. Baik, ada soalan lain sebelum terpindah? Sila mikrofon. Dekat tak lama, 50 minit lagi je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila. Tak apa. Mandi sungai. Lama. Bila dia mandi lama, kemungkinan macam dia buat angin ke, dia buat yang kecil lah, buat yang sama. Jadi, dia menyelam dan sebagainya kan. Adakah batal puasanya? Baik. Soalan puan, mandi sungai, mandi kolam, mandi parit, mandi laut. Habisnya menyelam lama ni. Hukum sama tadi. Kalau dia mandi syok-syok saja-saja, bukan sunat mandi. Faham? Jika yang masuk ke telinga ke, masuk ke mulut telan ke, tuan-tuan, batal. Tapi yang tuan-puan sebut, kalau dia duduk buang angin kentut ke apa ke, tak batal lah. Sebab dia buang angin, cuma nampak buih naik belakang lah, kan? Nampak macam ikan menangkap lah. Tak apalah. Kalau kencing ke apa ke, tapi tak makruh kencing dalam air, tuan-tuan. Tapi nampak batal dah. Jangan ambil pepatah lupa kata sambil jelas minum air. Jangan ambil pepatah tu. Siang Ramadan tak boleh guna pepatah tu. Sambil jelas minum air tu. Batal puasa. Tak batal. Tapi kalau basuh juga batal. Tuan-tuan, saya buat contoh yang lain sambungan soalan tadi. Kalau mandi wajib mandi betul. Mandi wajib mandi untuk angkat hadas besar. Tak mandi wajib, hadas tak terangkat. Mandi wajib ni tuan, lama kasar. Mandi wajib lama kasar. Perlukah sejam, setengah jam? Kalau ikut pilihan Nabi ajak kita lah, kita tak sampai tahap tu. Segantang ayam dah cukup. Segantang ayam tu akan banyak mana? Tentu ambil segantang ayam cukup. Tak ada 2-3 minit habis, selesai. Maksud saya, walaupun mandi itu diperintahkan wajib ataupun sunat, tapi kita mandi lebih. Hak lebih itu sunat tak? Mandi 4 minit pun siadat, dia mandi itu setengah jam. Hak lebih 8 minit tu dituntutkan tak dituntut? Walhal mandi wajib dah terangkat, hadas dah terangkat, tapi tuan yang mandi lebih. Hak lebih tu tak dituntut. Kalau berlaku apa-apa masa tu, batal juga tuan puasa. Baik. Ada lagi soalan? Soalan? Sila. Mikrofon. Ada insyaAllah. Wakil orangnya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Silakan. Kita punya pahala kan? Kita nampak kita dah terbaik lah. Rasa kan kita buat soalan syaitan masalah kita dan cerita ceritanya kita berbalik kita cuba Mikrofon. macam kita dah cerita lah kebaikan kita buat jabatan tadi, kita dah bagi kat asnaf
soalan ni segi kelebihan lah. Jago mana kita nak jaga pahala amalan kita. Baik, tak apa. Semua tajuk puasa. Boleh. Puan tanya kita ni bila buat apa-apa amalan baik di bulan Ramadan ataupun luar Ramadan, beri sedekah ke, wakaf ke, derma ke, belanja amalkan ke, apa sahaja. Lepas tu kita jumpa kawan. Ni pendapat kan yang kawan jadi aku belanja satu kedai 40 orang dah. Seorang 10 RM40 aku belanja. Bulan ni kita dapat bonus RM5,000. Contoh. Jumpa orang nombor 2 lah dia. Ni. Hantar awak. Dia tahu. Masjid kita wakaf. Buka wakaf ni dah tambah ruang bayar. Ni dia ada 1 juta. Aku wakaf 1,5 juta. Saja aku nampakkan hal lah yang orang lain. Tak apalah apa-apa saja. Sekarang ni tuan, soalannya dengan kita cerita kebaikan yang kita buat kepada orang lain, adakah membatalkan pahala kita? Kalau batal pahala, rugi lah akhirat. Dunia dah habis dah duit, akhirat tak dapat apa. Dunia terlepas, akhirat terlepas. Ataupun kalau cerita tu tak hilang pahala, maka siapa lagu ni? Quran beritahu jelas, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu, yakni jangan batalkan pahala sedekah kamu. Bil manni, pertama dengan ungkit, yang kedua ada dengan mencela, menghina, merendahkan, mengemeh tuan orang yang terima tu. Ungkit ni tuan ada pasal dia. Ungkit ni bahasa baharu, bahasa lama bangkit. Ungkit tu bahasa lama ada bangkit. Lagu mana ustaz? Ni hutang sikit pula, aku duit tak ada. Allah sorry dah aku pun tak ada. Hang tahu tak, hang kaya lah buat aku tolong hang dulu ni. Dia nak marah tentu ada aku sebut hal lama-lama. Pasal aku dah hang boleh kaya lah ni. Pasal aku lah hang boleh pergi haji umrah buat semua, kata lagi kat bini dia. Ungkit dah tu. Kalau tujuan nak ungkit, nak bersakit hati, habis pahala. Tapi kena ingat, dibolehkan juga menyebut kebaikan, tapi niat kena jaga betul-betul untuk bagi galakan orang lain buat sama. Nak kena jaga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pendapat akang, masjid tu aku wakaf. Aku tak tanya pun, saja aku nak abang. Hantar abang aku tahu lah daripada saudara. No, aku ikut. Hantar tahu aku nak abang, bila? Kalau tapi saja abang, agak-agak niat untuk tujuan bagi kawan tu pun seronok sedekah, ada dalam hati kita. Susah. Sebab tu yang Nabi sebut dah, haji boleh sedekah jariah ni, tangan kanan memberi, tangan kanan dan kiri tak tahu apa. Keluar berapa, berikat siapa, untuk apa. Tangan kiri tak tahu. Tuan bayangkan, Nabi buat satu perumpamaan, sedekah ke apakah, beri ke apakah, banyak mana pun tak kira, tangan kiri tak tahu apa tangan kanan beri. Tapi kadang-kadang tak syok, orang tak tahu. Macam mana tu nak beritahu kata mereka tahu kata aku yang wakaf masjid tu, Isna abang guna tu dia pun tak syok, orang tak tahu. Itu masalah hati kita lah. Tak apa, kalau tujuan untuk galakkan orang tumpang bersedekah, kita cerita dengan dia sebut, insya-Allah pahala tak hilang. Kawan hang dengar tu semangat tuan. Hang bagi mana? Sekian, 1 juta. Aku bagi 2. Oh, semangat kawan tu.
pahala untuk kita insya-Allah. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang tunjuk orang yang buat baik, dia akan dapat pahala macam kawan tu baik. Dia habaq je, dia miskin tapi dia ada ilmu, dia habaq je sedekah ni dapat ni. Kawan tu dengar ilmu dia, dia bersedekah dengan kawan yang kaya tu. Hak kawan habaq tu pun dapat pahala sama. Faham? Macam saya ni, ada kawan yang lain atau mengajak masjid ni, hari Isnin sunat puasanan, kalau boleh puasanan semua anggap ya. Hari Isnin pun sunat puasanan ya. InsyaAllah minggu depan siapa yang tak nak sedekah puasanan ya. 100 orang dengar minggu depan semua puasanya kami ya. Lalu Nabi Markin, jadi ustaz ngajak nak makan nyerok bagi tu. Itu ustaz hari Isnin, ini hari Isnin. Ustaz habaq kata apa? Saya habaq, boleh pahala habaq pun tak apa dah. 100 orang dengar ilmu tu, 100 orang puasa sebab kita habaq. Kita tak puasa, dapat pahala dekat belakang. Tu dia, jadi pahala free. Nanti mesti contoh je dah. Baik. Yang lain tak ada terbinah yang kedua. Sila. Mikrofon dalam. Ya. Kalau macam seseorang perempuan tu dalam kegusuran, dia dapati bisa masuk azan subuh, dia baru suci. So dia pergi mandi, macam mana puasa? Pada lagi dikira sah atau macam mana? Baik. Tidak syarat sah puasa suci daripada hadas. Mana angkat junub lah. Maksud saya, dia dah mandi haid sebelum subuh, dia tak sempat mandi wajib. Masuk subuh, puasa dah start, tapi dia belum mandi wajib sebelum subuh. Jawapannya puasa tetap wajib dan sah dia buat puasa. Dia mandi dah lepas subuh tu. Bukan lepas subuh tu, waktu subuh tu, lepas subuh tuan, tak payah subuh lah kawan tu. Dia mandi sama dengan orang yang berjunub pun. Berhadap sak tuan, dia tak mandi sampai dah subuh, wajib puasa, sah puasa. Lepas mandilah wajibnya. Tuan-tuan sekalian, itu maksudnya. Orang beranak pun demikian. Kalau habis nifas belah malam Ramadan, tuan-tuan, jadi subuh esok dia tak sempat mandi, dia wajib puasa dan sah puasanya. Kerana dia bukan mandi haid, dia dah berhenti pun, cuma belum sempat mandi wajib sahaja. Baik, yang lain silakan. Saya tambah tuan-tuan, orang tanya orang penat, orang lelah bila dia puasa Ramadan, tuan-tuan, dia nak guna inhaler yang spray biling tu pun lebih kuat. Duduk masa sekalian, batal puasa tak? Fatwa bini memang tak batal tuan. Fatwa Kedah start terlepas tak batal, sebelum tu batal. Kedah ini tak batal, Kedah pun tak batal dah dalam segi fatwanya tuan. Kenapa bandingannya mudah? Dulu ni kita pegang batal, dah ni pegang tak batal. Orang yang penat, lelah, tiba-tiba dia tuan nak rawat lelah dia, spray inhaler. Tuan-tuan sekalian, dia teruskan puasa, sah puasanya. Kenapa? Bandingannya dia kata hak masuk dalam perut tu bukan benda pun, bukan ain dia, tapi hanya kesan dia sahaja. Contoh mudah, tuan-tuan pagi-pagi Ramadan, tuan-tuan gosok gigi, ubat tak penuh perut, ubat gigi baru beli, dekat ujung jadi keluar panjangnya. Kita boleh letakkan di bulu tu panjang, gosok. Selesai gosok gigi, kita berkumur, ayak dah putih serelah dah. Lepas tu kita telah tengok, rasa tak min dia, rasa tak min tu, rasa tak?
Rasa yang bagi rasa yang tuan-tuan dia setiap ada rasa tak batal. Sebab yang rasa masuk di mulut tu bukan ubat gigi, yang tu kesannya sahaja. Lebih kurang betul lah. Lalu orang tanya orang sakit jantung letak ubat walidah, ambil hukum yang sama juga. Kecuali dia kata kalau yang ketiga lelahnya sampai kena bantuan dalam pesat inkubator tu, yang tu pergi sumbat ni tekap hidung dia, asal nampak mengkelun, yang tu batal tak orang payah. Lebih kurang macam orang isap rokok lah. Tuan lalu kawasan pembakaran sampah, tempat bakar sampah lalu tuan, orang hitam motor tak kisahlah kan. Tiba-tiba bau apa? Bau dah. Tuan lalu kawasan bakar sampah, bau dah. Kalau tak bau boleh mengucap ataupun sesama lah pun dia bau. Pasal apa bau? Sebab apa bau? Sebab ada benda masuk hidung. Tuan, asap sampah tu masuk hidung, tak batal. Tak batal. Ikut mazhab kita tak batal. Mazhab Hanafi kata jangan pergi sampah tu buat lagu ni. Kalau mazhab Hanafi, orang tu pergi sampah, dia buat lagu tu, duduk kepui berasap, sejuk, batal. Hanafi. Tuan-tuan masuk dia, baik. Ada lagi soalan yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Dengar. Okey. Katakanlah perempuan yang masih dalam 3 hari lagi nak syawal kan, dia mengatakannya okey, malam yang bacaan istighfar puasa tahun itu adalah persidangan itu adalah satu syawal. Orang yang tak boleh berpuasa, apakah dia bila ganti puasa dia nak menunggu hari ataupun 29 hari? Dia orang situ lah, dia orang tempatan situ lah. Maknanya dia sebelum raya datang haid 3 hari. Tahun tu raya puasa 29 hari sahaja. Betul? Baik. Yang mudah sahaja, berapa hari yang wajib kita qada ialah berapa hari yang kita tinggal tak berpuasa. Berapa hari yang tak puasa tu pula, kalau uzur 7 hari lah. Maksud puan tadi ialah dia datang haid di hujung Ramadan, sebelum raya. Biasanya tuan-tuan, raya ni sama ada memang 1 Syawal lah kan. Betul tak raya 1 Syawal? Ahlan ya Sidi, ta'ahim. Kena Ustaz Syafi'i lah. Kalau tak kena, saya tak kena. Baik. Tuan-tuan sekalian, bila raya pada 1 Syawal, sama ada setelah genap 30 Ramadan ataupun anak bulan Syawal kelihatan, maknanya hanya 29 Sya'ban sahaja, 29 Ramadan saja berpuasa. Tuan-tuan, Ramadan kira 29 hari je. Contoh perempuan tadi datang haid pada hari yang ke-27. 27 dia tak puasa. 28 Ramadan tak puasa. 29 Ramadan dia tak puasa. Esok 1 Syawal. Maknanya Ramadan kami 29 hari sahaja. Jadi tentu ketika itu dia hanya tinggal 3 hari. So dia kena qada 3 hari lah sahaja. Kalaulah dia datang haid 27 Ramadan, 28, 29 Ramadan, 30 Ramadan, sebab anak bulan tak kelihatan, maknanya 4 hari lah dia tak puasa. So dia akan qada 4 hari. Mana jumlah qada hari
adalah berdasarkan jumlah hari yang kita tak puasa. Contoh yang lain, orang ni dia malas puasa, tak puasa sebulan. Dia kena qada berapa? 29 hari kan 30. Tengok kalau puasa 29 hari, qada 29. Kalau puasa 30 hari, qada 30 hari. Clear no? Baik, terus kalau lagi soalan. Nampak macam banyak. Tak Syafiq. Tambah apa? Baik. Sila. Bagi mic. Dengar. Dia berkata pakai mic juga. Assalamualaikum Ustaz. Bulan puasa, kita puasa, Ya. bulan puasa lah, kita puasa. Sesemak ataupun batu, tonyong punya cakap ni buku sini. Buat atas buku ni lah, tonyong punya cakap sesemak. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Puan tanya lah, semua orang ni kira penyakit belakang orang ni. Sesemua batu kita guna tuan ubat sapuan di luar. Tuan punya kuat ubat tu terasa macam sejuk kebas-kebas lagu tu lah. Pun tahan kira juga. Tak batal. Macam tuan sakit tengkuk, batuk ke apa, ada lomok punya panas kat tengkuk ni. Dia berasa panas sampai ke dalam. Tak batal. Tuan, kalau kita lomok ni bam ke apa ke, bam harimau dulu ni tuan. Tak batal. Law ni saya sebut ada satu tuan herba bijian tu. Dia bukan dalam bentuk bam, bukan gel, tapi dalam bentuk tuan hanya ikatan bungkusan kayu manis, bunga lawan, buah pelaga, hitam mana dah, bukan gulai. Hitam manis halwa campur tuan, ni sudah bukan buat gulai. Makna tuan, benda tu diikat. Kita buka tudung dia, segar. Tak pandai kalau untuk perawatan. Sebab dia bukan macam bunga cengkeh tu. Dia macam bau sampah tadi saja. Tuan-tuan, baik. Tak batal. Yang batalnya tuan, tuang minyak panas tu lalu bagi tuang tu batal. Dia langun dan tuang minyak panas tu. Masuk pang tuan, tak batal lah. Baik. Kalau tak ada yang lain, saya nak sambung, nak tambung lah yang kedua. Setengah jam tuan, tak panjang, setengah jam sahaja lagi. Baik, yang kedua. Tuan-tuan, sat. Ada lagi tuan tambahan. Untuk yang pertama lah. Orang tanya, Ustaz, kalau kahak ni telan batai ke tak? Jawabnya mudah. Kahak ni tempatnya, rumahnya di tengkuk kita. Kahak orang kata pergi Gelemar kahak. Tuan, tempatnya di sini. Ini perumahannya. Tiba-tiba kita terbuang kahak masuk dalam rongga mulut, melepasi makan ha, melepasi makan ha. Dia masuk dalam kawasan rongga mulut. Kahak tu tuan wajib buang. Jangan telan balik, batal. Tapi lepas kahak ni sini lupa ni juga boleh keluar macam-macam lah. Hak dia telan, tak batal. Sebab masih dalam rumahnya, boleh keluar ke rongga mulut. Ingat, kahak boleh keluar ke rongga mulut mesti luh. Buang. Mesti. Kalau telan balik, batal. Ayat ni hukum lain.
Air liuk di mulut kita, ini tempat dia. Rumah air liuk, rongga mulut. Kelenjar ni, kelang dia. Terasa kita, kan? Air liuk. Ni kelenjar ni kelang dia. Kita kebam, tak ada kebam. Kebam air liuk sejak full tank. Penuh. Tuan-tuan. Lepas tu kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. Telan air liuk yang penuh mulut. Batal tak? Batal tak? Batal tak? Saya nampak ramai jawab batal ni. Jawapannya tak batal. Pasal apa? Pasal air liuk tu memang tempat di situ. Rumah dia mulut ni. Lagi kita tak keluar kena minyak kita, duduk dalam mulut sahaja, kita kebam 1 jam penuh, telan, tak batal dan tak kenyang pun. Dan tak kenyang pun. Kalau kenyang orang buat lama dah. Baik. Tapi beringat, kalau air liuk dalam mulut kita dikeluarkan oleh lidah kita, basah-basah lidah kita, kena biar mulut. Kita pun ambil telan, batal. Sebab masuk tu sekali yang dah keluar. Tapi kalau kita gulung lidah, jelek ke orang, faham tak? Kita tuan-tuan gulung lidah lagu tu, jelek tuan-tuan. Atas ni air liuk tu jelek. Lepas tarik balik pelan-pelan, tanpa kena minyak mulut walaupun sedikit, telan balik air liuk yang dari lidah tu, tak batal. Sebab masih dalam mulut, kerana masih atas lidah. Boleh tak? Baik, tuan-tuan sekalian, tambahan saya air liuk basi. Air liuk basi, apa yang kita faham? Dia ada percanggahan kepahaman dengan perubatan. Kita tuan-tuan, air liuk basi ni hak yang bertali tu, maupun boleh tahan kira juga. Dan biasanya dengan hidung yang nyenyak yang lama. Hidung tuan, jangan-jangan satu. Kalau lekat tu bantai, Allah tuan, bau tahan kira juga. Faham kita, itu air liuk basi. Air liuk basi najis, tapi itu bukan air liuk basi. Saya kata kino air liuk kebam dalam mulut, bisa dimelih keluar kena bantai bau, itu bukan air liuk basi. Air liuk basi yang najis ni yang ada perut. Yang kalau lalu pulang perut, tuan-tuan, yang kelintah kita punya empedu tu, penapis tu, nak keluar tuan-tuan, hak itulah bau perubatan kata air liuk basi. Dia campur dengan dalam perut, campur air liuk, itu namanya air liuk basi. Kalau setakat yang mulut saja, bau, itu belum. Dia kata air liuk basi ikut tafsiran perubatan tadi susah nak jadi. Sebab apa? Dia najis kan? Najis. Dia main dalam perut. Dia nak keluar ke mulut tuan, dia lalu tentang penapis ataupun empedu tu, mesti akan tersedap. Macam tu nak muntah tu lah. Sebab nak muntah tuan, dia sangkut sini. Tuan, dia akan tersedap. Itu bola air liuk basi. Tapi kalau tak berlaku proses tadi, hanya kebam lama, bau busuk, air liuk tu belum basi, masih boleh diminum. Dia tak basi lagi lah. Dan tak najis pun. Kalau pun bukan najis, bukan. Sebab dia bukan main pada perut. Pasal apa najis? Tak, sebab dia tuan hanya di ruang rongga mulut sahaja. Terus, kalau ada lagi, sila. Assalamualaikum. Tak dengar tadi. Mikrofon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita masak
Soalan puan, rasa masakan siang Ramadan boleh ataupun tidak? No? Hal ni kena ingat hukumnya sama dengan kumur lenggak kepala tu. Hukum sama saja. Baik, asasnya rasa masakan dengan lidah tak batal puasa. Itu asasnya. Asasnya juga rasa masakan ketika masak siang Ramadan adalah makruh. Baik. Bila makruh tak disuruh beringat-ingat. Kalau kita tengah masak gulai ke apa nama, kita ambil tek, orang panggil, orang kena ada tek kan, ambil sikit kuah tu tek. Mana tek? Oh, sama lah. Kita ni, kita buat saya satu hari je kan, sama tu. Dia ambil tek sikit pada apa? Dia perasan kena sedap pergi kerja lah. Batal tak puasa? Jika dia rasa, kemudian dia piluah balik, dia berkumuk puang, lepas tu dia telah yang dia rasa macam pedas-pedas tu, itu tak batal. Yang batal ni yang mana ni? Dia bicara sikit tu kan, dia tengok atas tapak tangan dia, dia telah turun. Yang tu batal sebab ada rempah kuah masuk. Ingat tuan-tuan, saya sebut bila merasakan masakan itu makruh ketika siang Ramadan, tak dituntut kita ambil rasa juga. Tiba-tiba tertelan batal. Nak rasa masakan, sila jangan sampai tertelan. Kalau tertelan, batal juga ketika itu. Sebab kita sedang buat satu benda yang dimakruhkan pada siang hari Ramadan. Nak rasa, sila luah cepat-cepat, kumur dan buang cepat-cepat sampai ayam jadi putih. Jelas kan? Dia nak rasa juga. Saya tengok Ustaz Azhar malam dia ceramah dia buang lagu tu lah. Tetamu nak punya rumah, nak masak buka puasa, nak bagilah sedap sikit. Nak sedap ni kena rasa dulu. Orang muda, kalau yang dah lama-lama ni, ambil tahu ya. Saya ada tok yang berusia meninggal dah ke 97. Masak apa semua sudah tak rasa pun. Siap, maka sedapnya pengalaman. Hak saya nak rasa tu mesti baru masak, baru belajar lawan lawan. Baik, teruskan. Sila. Ni nampak tak ada tu dia orang balik dah apa? Tak kau nak. Sila, tak mana ada. Ni mikrofon kat sikit. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya macam mana kalau kita buat persiapan untuk kita nak buat Ramadan terakhir. Lepas tu kita kena siap masak dulu, makan anak-anak semua. Lepas tu kita pergi ke masjid. Ada kita supaya masjid tu akan kita buat masakan lebih agak untuk suami kita, anak kita. Kalau pergi masjid masak lah. Masak lah siap. Masak jugalah. Baik. Soalan puan kita ni nak gelut, nak berebut 10 terakhir Ramadan, nak tiru Nabi. Sebab Nabi ni bila masuk 10 terakhir, syadda mizara, Nabi kasih sing kain baginda. Nah, abang kata apa? Bersungguh nak cari malam Al-Qadar. Kita pun tuan 10 malam terakhir nak rebut beribadat di rumah ke, di masjid ke, sebagainya. Kalau lelaki, selesai. Kalau perempuan ni Ustaz, jawapannya mana lebih afdal, beribadat di rumah ke ada di masjid? Boleh di masjid, tapi tetap afdalnya perempuan salat sunat di rumah juga.
tuan-tuan sekalian. Ya, melainkan dia kata kalau dia buat di rumah seorang-seorang, pakai tak buat terus. Nak buat juga tentang semangat orang ramai di masjid atas pengalaman dia. Pergilah. Tapi tuan tetap asalnya solat di rumah. Baik. Kalau dia nak bergelut 10 ke akhir di masjid, ikut jamaah masjid, tuan akhirnya dia tak masak di rumah. Contoh, suami nak buka puasa pun tuan nasi kandang juga lah jawabnya. Anak-anak nak balik raya, seminggu lagi nak raya, pakat balik berduyun. Lupa ibu tuan balik mana raya daripada mak ni nak pergi masjid 10 malam, tuan dia tak bersama anak-anak. Bukan isu lah, cuma tetap hukumnya afdal perempuan itu solatnya di rumah. Tuan nak baik, boleh, memang boleh. Nabi kata kalau perempuan nak pergi ke masjid, jangan larang, jangan larang, tapi tetap afdalnya salat dia di rumah. Kan Nabi kata hadis, kalau dia salat di ruang depan tamu rumahnya, lebih baik daripada masjid. Kalau dia mayang dalam rumahnya, lebih baik daripada luar rumah. Kalau dia semayang dalam bilik tidurnya, lebih baik daripada semayang dalam ruang tamu rumah dia. Saya nak cerita ada pengalaman kawan-kawan yang dia beramai benda ni. Wanita muslimat, dia nak main mengaji kuliah maghrib fardu ain di masjid, tapi dia tak main awal. Semayang di rumah sama seorang dia ataupun jemaah anak dia, tak kira lah. Habis semayang apa semua, dia main mengaji masjid fardu ain. Habis mengaji tuan, orang bang isyak kan, qomat ke apa kan, dia balik main di rumah. Boleh buat lagu tu? Boleh buat macam tu? Mayang mari di rumah dulu, kemudian lepas mayang main masjid, ingat mengaji, habis mengaji balik pula rumah, main isyak di rumah. Boleh buat lagu tu? Kita boleh ke? Hak ramai lagi tuan, dia mayang di rumah maghrib dan isyak dan masjid tak main. Satu lagi mari tak semayang, isyak pun tak, mengaji pun tak. Tapi afdalnya demikian. Cuma kadang-kadang kita ni tuan-tuan sekalian merasa nak main mengaji fardu ain sebab daki kita tak pandai. Kalau kita pandai macam Syafiq tak apa lah, dia mengajar di rumah. Bini tak gaduh pergi mengaji dah sebab laki dia pandai. Tu pun kau laki mengajar lah. Tapi antara yang payah tuan, laki mengajar bini. Duduklah duduk depan ni nak ajar, semayang 3 rukun tak jadi sebab teringat benda lain. Laki kata, hang nak pergi masjid lah, aku tak pergi ajar hang. Tak kata, abang pun bayar. Baik, tuan-tuan, jadi mau tak mau dia nak mengaji fardu kena pergi masjid. Suami dia pergi masjid. Kalau dia semayang di rumah, laki main di masjid, sekali lagi dia nak pergi ngampak. Laki dia kata lah, kalau aku pergi, aku tak boleh pergi hang dah. Hang nak pergi ni, main pergi aku siap-siap lala ni. Dia pun turut pergi mayang masjid. Tak apa, dia bukan tak mau main di rumah, tapi nak memudahkan urusan mengaji malam tu. InsyaAllah dia dapat pahala macam semayang di rumah. InsyaAllah. Pasal dia pun tak pergi dengan suami siap-siap jangan tu, fardu ain pun tak belajar. Kalau rumah sebelah masjid tak apalah, jalan kaki pun sampai. Faham? Laki kata hang nak pergi dengan gua kan, nak pergi sendiri. Kita abang pergi lah, pergi lah sendiri. Tak apalah sebelah masjid. Kalau rumah 5 km kan, pakai tak pergi dah, dia pun pergi siap-siap. Sebelum maghrib, tukang suami naik motor, nak kereta, bayar masjid. Dia bukan tak mau, tapi tak tuan boleh, maka tetap dapat pahala macam semayang di rumah.
Saya nak ambil makna-makna kenapa dikatakan afdal waita salat di rumah. Tuan-tuan, berbanding dengan masjid. Walaupun dia sembahyang seorang di rumah, masjid ramai jemaah, di rumah seorang-seorang dia dapat pahala macam jemaah di masjid. Tak ada rugi sekupang. Orang kalau tu tak main masjid dah ramai. Tak apa, tak apa. Mengaji main dalam masjid, tak apa. Tuan-tuan. Tapi saya nak habaq lagi yang kita kena faham, kalau bukan sembahyang, syok nak keluarkan kawan ni, lagi-lagilah kena beringat. Sembahyang pun afdal di rumah. Kalau keluar masjid tu boleh. Sebab apa? Tak orang nak digalakkan perempuan di masjid sembahyang ni? Sebab takut timbul fitnah. Fitnah ke mana? Mereka main masjid, orang lelaki main masjid tu ada sisih bau, cerita mereka sekali dia tengok aku nak menyimak juga. Kena kawan tu pula buah habis hedah kemarin. Perempuan tu habis hedah kemarin, lelaki mati hari tu. Faham tak? Dia main macam-macam kan? Hak benar tu yang nak jaga tu. Bayangkan kalau bukan sembahyang dan bukan masjid, lagilah kena jaga. Faham kita? Nah, baik. Kau fungsi ke juga kita? Ada 10 minit lagi. Kalau ada apa, sila. Sila. Bagi orang Pulau Pinang, orang yang baru bagus. Kalau ada belah soalan lebih lah. Ni, mic ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ni soalan saya ni kalau tanya bukan mengenai Ramadan. Boleh ya? Boleh. Okey. Ada orang bercakap pada saya. Ya. Kalau kita berdoa kan, kebanyakannya dia cakap, ya Allah, ya Tuhan. Lepas tu dia kata dekat saya, dia kata kenapa nak sebut ya Tuhan tu, sedangkan kita dah mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Lepas tu dia kata pula kebanyakan para ustaz, para ulama semua dia kata berdoa tak betul ya. Sebabnya dia kata, sebab dia kata ya Allah, ya Tuhan. Dia sebut ya Allah, ya Tuhan, betul ke dia? Dia kata macam tu. Jadi saya tak kata apalah, saya senyap je. Sekarang ni saya nak tanya Ustaz, macam mana cara yang tepat untuk kita menangkis bila dia bertanya ni? Terima kasih. Ada soalan, soalan kebat sikit lah. Syafiq jawab apa ni? Tuan-tuan, ini adalah orang panggil apa ni, salah faham tentang tuan agama yang kita kata dia tafsir ikut akal dia dan nafsunya sendiri. Pertama, kata-kata tu adalah salah berdasarkan ayat Al-Quran. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tuan-tuan, jadi dididik dalam Quran hadis doanya Rabbi, Tuhan aku. Nabi ajak kita penghulu segala doa, jami'ud doa, Rabbana. Baca tengok, Rabbana. Baca, saya suruh ikut saya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Terjemah dengan Rabbana mana apa? Tuhan kami. Kita ketika duduk tuan-tuan sekalian, antara dua sujud, apa doa kita baca? Rabbighfirli. Kena Rabbighfirli, betul? Apa nak Rabbi? Tuhan aku, ampunkan aku. Betul? Baca qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Tuan-tuan, tak apalah.
Kau nak ambil Quran dan hadis, banyak ayat dan hadis yang Nabi ajak kita doa, sebut Tuhan kami, Tuhan aku. Satu, tertolak dengan dalil qat'i. Yang kedua, tuan-tuan bos sekalian, dia sebut Tuhan aku ni, dia tak payahlah memang Allah tu Tuhan aku pun, hang tak kata aku pun Tuhan hang dah. Saya tuan dengan tuan-tuan sekalian setuju tak? Ada benar tu berkongsi. Tidak. Siapa-siapa pun tuan-tuan, dia boleh sebut benda tersebut sebagai hak masing-masing kerana dia berkongsi. Allah Ta'ala Tuhan semua. Siapa-siapa boleh sebut Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, mai sebut Tuhanku kan, Tuhan kami kan, Tuhan, ini bahasa mudahnya idhafat, untuk taukid. Allah tu nama Tuhan kita. Disebut Tuhan aku tu Allah, untuk taukid, kukuhkan ayat tu. Sahabat saya dia ulas tentang Tuhan ni, apa nama rukun negara tu, percaya kepada Tuhan. Dia tak setuju juga. Dia kurang setuju sebab kalimah Tuhan tu am. Saya kata percaya kepada Tuhan tu, dia ada 3 huruf besar. Dan kita ada 3 huruf besar khusus. Nah, percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah. Tapi dia tak setuju juga. Saya tak setuju sebab tak letak Tuhanku ke, Tuhan orang Islam ke. Sebab letak Tuhan tu T-U-H-A-N, dia kata umum, kata nama am. Percaya kepada mana-mana Tuhan, lebih kurang betul lah. Kita tak dikhususkan dengan 3 huruf besar. Faham tak? Dan aku disurat siapa-siapa kepada Tuhan, tak sebut nama dia, tapi 3 huruf besar. Kawan tu lah nama kat surat tu. Itu nama khas tuan-tuan. Jadi untuk taukid, dia tak boleh kata, bila hang kata Allah Tuhan hang, dia kata Tuhan bukan. Dah bukan. Untuk tuan-tuan kita minta ibtihal secara khusus supaya dengar doa kita, doa kita tuan-tuan bahasakan kita dengan tuan-tuan untuk kita kata nak lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Dia apa ada alasan apa? Dia kata jangan dia apa nak bersembah. Pukul dah apa? Sebelum ni dia cakap, dia kata dia tak percaya seksa alam kubur. Sebab dia kata sebab kita dah mati, orang dah tutup kita dengan kapal, dengan tina semua kan. Macam mana kita nak dengar kalau apa malaikat tanya dalam kubur. Lepas tu dia kata ayat Isra' Mi'raj pun dia tak percaya. Dia kata kan ada kalau Nabi Muhammad sampai ke kubur lagi, dia kata tu. Lepas tu orang kata minta Yahudi dah tulis, dia kata untuk kita dia ikut semua domain kan, dia kata tu kan. Lepas tu saya pun macam mati akal lah, saya tak kata apa kan. Lepas tu saya tu terdetik dalam hati lah, saya kata kamu ni Islam ke apa kan, saya tak tanya lah. Tapi saya tak puas hati lah dengan apa soalan yang dia kata begitu kan. Terima kasih. Kalau orang yang sama, ada tu menentu orang tu tuan. Namanya mungkin orang gila lah kot. Satu, sangka baik dengan dia. Sangka baik dengan dia, kita tadi gila lah senang. Sebab dia masih Islam ni cuma dia gila. Yang kedua, kalau dia tak gila waras, dia ke asyik Islam, cakap lagu tu, kalau dia kata 4 Islam Mi'raj tu semua tak betul, mari kita tak sisa kubur kawan-kawan itu tuan-tuan telah pun. Kalau tak percaya Isra' Mi'raj, dia jadi kufur tu. Kalau dia waras. Pasal apa? Ayat Isra' tu nombor 1 surah Isra' memang cerita Isra'. Quran cerita. Kalau dia kata tak betul, tak berlaku, dia telah tolak cerita Quran. Kufur lelatu. Oh dia Islam lah. Tapi kalau dia tahu ke Islam tu, tuan-tuan, itu standard lah. Tentu sekalian.
Cerita bab tutup hidung, tutup telinga, nak tanya lagu mana? Amboi. Kita bisa tengok orang isi dia kebakaran, habis terbakar tuan, dia balik ke dengan bola tuan, telinga tak nampak. Kita dengar dah hari ni. Tutup tanya dia, dengar dah? Okey dah? Dia cakap dengan dia, telinga tutup habis. Nah, abang kata, tu baru tuan cerita di hospital. Cerita malaikat tuan dengan orang yang dalam kubur. Nah, lebih betul lagi lah. Tuan-tuan sekalian. Tuan, kita tinggal 5 minit dah. Bak puasa lah, siapa tanya? Bak puasa. Sila. Mikrofon. Ni saya pesan sikit. Orang yang kif tadi tu, yang puan tanya tu, kalau orang tu, orang kawasan ni beritahu lah. Beritahu kat report dekat jaga kuasa. Tadi biar tu bahaya tu. Ini benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Sila buat laporan. Beritahu dekat Ustaz. Fungsi kita dan Ustaz Syafiq lah. Kita boleh lebih kacau sikit. Baik. Selesai. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya bab yang sebelum saya belajar ilmu Taman Jahiliyah Allah bagi saya. Taman Jahiliyah lah. Bagi saya masa puasa tu. Ya. Kan ada ayat ke apa? Lagi kita tak nampak benang yang putih ke. Baik. Maksudnya, lepas tu saya tak tanya dah. Ustaz saya pakai saya lagi tak nampak. Lagi apa orang kata? Tak masuk subuh. Lagi tak subuh, lagi subuh pun. Selepas subuh sikit kalau makanan tu dalam mulut saya makan kok. Baik. Macam mana? Terima kasih, soalan yang menarik juga lah. Saya nak tentuan respon apa yang puan tanya tu berkaitan pengalaman saya 2012 di Iskandaria, Mesir. Seorang pelajar tanya ketika umurnya sudah pun 22 tahun di Mesir lah, tahun 2012. Yang bertanya tu umur 22 tahun, wanita, pelajar wanita. Dia beritahu, dia tanya, dia dah beritahu dia dah ramai sejak SPM umur 17, iaitu kalau dia bersahur orang azan subuh, guru tu kata kat dia apa yang dalam pinggan, apa yang dalam cawan lagi subuh dah habis, sila berhabis. Baik. Salah faham? Ya. Kerana banyak sebab. Pertama, ada hadis Nabi lah, yang Nabi sebut dalam, tuan sebut dalam banyak sunan Tirmizi pun ada, tuan sekalian, berkaitan dengan Nabi kita, bila kamu bersahur, kamu dengar azan, teruskan makan. Jangan letak tinggal. Bahasanya, bila kamu sahur, dengar azan, jangan letak tinggal. Faham, jangan letak tinggal tu, makanlah, habis. Daripada guna hadis tu lah. Rupa-rupanya hadis itu tuan nak cerita kata azan subuh yang 2 kali ni dalam fiqh kita, azan subuh 2 kali. Azan pertama, azan kedua. Kalau kita tak tahu ada tak ada? Ada tak? Ada. Bagus. Kami di Kedah Al-Sedap menjadi je. Bang 2 kali. Bang pertama, bang kedua. Hak subuh hak mana? Bang subuh hak mana? Yang kedua. Yang pertama tu belum subuh. Kadang-kadang dia azan 4-5 minit sebelum. Ada azan sejam sebelum. Ada azan setengah jam sebelum. Baik, bila azan pertama itu belum subuh, maknanya masih malam. Itulah yang disebutkan azan Ibni Ummi Maktum. Sahabat Nabi yang terkenal azan ni 2 orang, Ibnu Maktum dan juga Bilal bin Rabah. Bila azan pertama tu belum subuh, makanlah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila kita dah bincang tentang puasa, start puasa subuh maghrib, subuh saja start puasa.
Maka tuan sekalian, wajib leletu. Jangan tuan telan apa yang ada dalam mulut. Tengah makan sedang kan nasi goreng seafood sedap juga lah. Telan tuan, tiba-tiba azan. Dia azan contohnya yang betulnya masuk subuh. Faham tak? Yang tepatnya masuk subuh, bukan mesti azan. Sebab terkadang azan lambat sikit. Subuh dah masuk 9 minit sebelum. Terkadang azan awal banyak, 5 minit awal dia azan dah. Kita Allah tak azan. Loh bila Allah tak subuh lagi, makan pula. Sebab subuh ni dekat dengan time tu. Tapi azan tu memudahkan. Tuan, jadi bila kita sedang bersahur, masuk waktu subuh, mesti stop. Lala tu makan minum ke apa, tak dalam mulut lagi tak telan sini, luah balik. Bahkan kita fikah kata, kalau suami sedang bersama, suami sedang berjima, bersetubuh, tuan, masuk subuh, bahasa fikah kata, saya ulang kitab saja, wajib cabut segera. Yang kata dah dia 3 lah, kalau dia 4 pun dia tanya begitu. Dia wajib stop leletu dan tak batal puasa. Rupanya yang pelajar tanya saya tu, yang pelajar tanya saya kes, masih boleh makan selagi azan dah habis, bukan hanya di sini saja. Dia ambil cerita tu, dia letak tahun hujung 90-an. Salah faham sahaja. Tuan, baik. Selesai. Jadi kalau nak terbuat macam tu dahulu, dan kita boleh tuan sekalian untuk ingat beberapa hari, maka kita wajib qada balik. Tuan-tuan sekalian, wajib qada semula. Tidak diambil kira kesalahan yang confirm salah. Maka tuan-tuan, tidak diambil kira dari segi hukum syarak kesilapan yang sebelum yang ternyata salah, maka kita qada baliklah tuan-tuan sekalian. Dosa tak saya? Tak berdosa jika orang amat kita lagu tu. Sebab kita pegang pendapat dia. Dia kata boleh, rupanya tak boleh. Dan kita ikut pendapat dia. Kalau kita belajar tentang lain, kita dianggap tak berdosa. Faham? Maka kita dah tahu hukum, kita dah ruang belajar tempat lain, tapi kita buat juga, itu berdosa lah. Sebab dia sengaja. Jelas tak puan? Jelas. Baik. Selesai. Masa sudah pun tamat. Tuan, selesai untuk majlis kita genap cukup-cukup 3 jam. Tapi memang tak cukup lah. Kita 10 pegawai badan kosong, bukan satu sahaja. No? Tuan, yang lain tak sempat disambung oleh pihak masjid lah kan. InsyaAllah. Tuan-tuan sekalian, akhir tuan, untuk tujuan kita ni berpuasa, ulama kita telah mengklasifikasi puasa tu 3 level. Puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus. Catat. Ingat pendapat. Simpan dalam buku kan yang buat bela, simpan tak apa. Loceng dah bunyi dah kan, simpan dalam bukunya tak apa. Saya tambah saja maklumat. Tengok. Yang pertama puasa awam. Yang kedua puasa khususil khusus. Yang kedua puasa khusus. Yang ketiga khususil khusus. Saum awam ni puasa orang ramai. Puasa orang ramai ni dihukum pada cara dia puasa.
Mungkin dia orang alim, mungkin ilmunya tinggi, tapi bila maitang buat puasa, puasanya macam orang awam. Puasa awam ni mudah sahaja. Dia hanya puasa fiqh, niat malam dan tak buat benda yang pada puasa. Itulah puasa awam. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut tak jaga. Yang penting puasanya sah, tak payah qada. Itu orang ramai punya level puasa. Saya kata kepada tuan-tuan, dekat tuan-tuan sekalian, kalaulah orang tu alim, tinggi ilmunya, hebat ilmunya, tapi tak puasa, dia tak jaga mata, tak jaga telinga, dia kira puasa awam juga. Ilmu tinggi, tapi puasa tu awam. Faham? Saya sebut tuan, ada orang salah faham. Jadi kalau orang alim, puasa dia level 2, bukan mesti. Ilmunya tinggi, kalau beramai mungkin macam orang awam sahaja. Boleh. Yang kedua, puasa khusus, special. Hak mana ni? Dua benda. Pertama, dia puasa fiqh yang tadi tu, niat malam, tak buat benda yang pada puasa. Satu. Yang kedua, dia tidak buat dosa maksiat mata, telinga, mulut, kubul, dubur, kaki, tangan. Tidak. Ini puasa khusus. Saya dulu sudah daurah fiqh puasa dengan saya sebut PDLM tadi tuan, sehari. Last kali ada orang tanya, Ustaz, kalau puasa tengok gamat tamin lagu mana? Dia tanya, tengok gamat tamin Ustaz Syafiq. Dia tanya. Saya pun jawab secara umum lah, bukan kira tamin ke, Hindustan ke, Korea ke. Ada orang puasa berjaya tamatkan 40 siri mak Korea. Dah mudah. Kita Ramadan tadi kira alhamdulillah lah. Awak mentang nak tunggu puasa tu dah habis hingga 40 siri jamak Korea. Dia kata alhamdulillah. Kita fikir pun tak pernah sampai. Tak apalah, tak kira kami Hindustan ke Cina, kalau putih Melayu sekalipun, kalau benda tu tidak patuh syariah, tak boleh kita tengok. Oh, tengoknya tuan-tuan tak batal puasa, tapi kuih puasa. Kuih. Itu Ustaz, puasa memang kuih pun. Saya faham. Saya pun ada pengalaman kuih puasa ni. Tapi yang lain lagi, puasa kita menjadi kurus. Kita kuih kerana puasa itu standard. Tapi kalau puasa kuih kerana kita, itu naya. Naya kita pasal apa? Hanya puasa fiqh. Mata tengok maksiat, telinga dengar maksiat, mulut tuan-tuan untuk cakap benda yang dosa. Selesai. Siapa boleh buat dua benda ni? Special puasanya. Yang terakhir, ini idaman kita semua. Harapnya nak main ni puasa kita level 3 ni, iaitu puasa khususil khusus, double special. Khusus plus khusus. 3 komponen. Pertama, puasa fiqh, niat malam dan jangan buat benda yang batal puasa. Satu. Yang kedua, jaga maksiat mata, telinga, mulut semua ni. Yang ketiga, puasa hati. Jangan buat maksiat hati. Hati tuan, payah. Saya kata payah. Mata ada maksiat, tutup, tak nampak. Telinga ada bunyi maksiat, tutup, tak dengar. Okey. Mulut nak kata korang, tutup, tak kata korang. Boleh. Tapi hati kita tuan susah. Nak jaga maksiat hati susah. Contoh perasan tak? Contoh paling mudah. Kita tak makan song semalam, ikut suka lah kan. Tinggallah sunnahnya. Tapi tuan-tuan tak makan song tengah hari, nyentihlah sikit, kurang tenaga. Jangan pun selangkah demi selangkah. Tak apa, standard dia tak makan song puasa, letih kan. Jangan pun selangkah demi selangkah.
Tapi hati dia tu nakal. Hati dia nakal. Dia tak harap orang tahu dia puasa. Faham? Hati dia kata apa? Kalau orang tengok aku cara berjalan ni, mesti orang kata aku ni puasa semua. Dia main rasa nak, tuan, nak riak tu. Walhal orang tahu dia puasa tak ada harap pun. Intai di hati. Bukan puasa, ikut suka nak makan apa pun. Tolong rubuh ke ikan taman ke saji ke ayam golek kami bakar, ikut suka. Dia buat kurma dia tinggal lah awal tu. Dia kaya, tapi itu ada kerana dia nak praktis sebut tadi. Telur rubuh sebiji, dia belah 10 untuk 10 orang anak dengan bini dia. Tak apa, ikut suka. Ikut suka. Dia makan setuju ring telur rebus itu timbul di hati dia. Kalau orang tengok aku makan telur rebus ni, saya orang kata aku ni zuhud. Dunia dalam tangan, bukan di hati. Orang tak suruh dia kata apa. Orang tak suruh pun makan telur rebus itu. Ikut suka lah. Tapi jahat hati kita. Kalau orang tengok aku makan telur rebus ni, mesti orang kata aku ni tak cintakan dunia. Rugi tak? Rugi tak? Itulah sakit hati, penyakit hati yang payah kita jaga. Siapa boleh buat 3 komponen ni, jaga puasa fiqah, jaga maksiat mata, telinga apa semua, jaga maksiat hati, dia dapatlah level khusus walaupun dia tu orang awam. Awam pada ilmu tapi hebat pada amalan. Ada ulama tadi hebat pada ilmu tapi puasa macam orang ramai. Tuan-tuan, cukup setakat tu untuk tengah hari ini. Akhirnya saya berterima kasih ke pihak Masjid Umar Al-Khattab. Tuan-tuan untuk beri peluang saya jumpa dengan anak Qariah sini untuk ceramah tuan-tuan berkaitan dengan Ihya Ramadan, untuk fiqh Ramadan. Walaupun kita mula dengan kelebihan Ramadan, yang kedua termasuk fiqh Ramadan dan ada soal jawab, tak sempurna semuanya, lagi yang termampu kita lakukan. Moga Allah terima, Allah beri kepahaman kepada kita, lebih utama Allah bagi taufik kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita belajar tuan hari ini dan sebelumnya. Dan moga Allah Ta'ala terima amalan kita, rahmati kita, berkati kita. Tuan-tuan sekalian, masukkan kita ke syurga, jauhkan kita dari api neraka. Yang baik daripada Allah Ta'ala, salah silap sebab kelemahan saya. Kita maaf banyak dari pihak masjid kalau ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, maaf juga semua yang ada. Boleh? Saya minta maaf kalau salah silap apa semua. Tuan, InsyaAllah semoga kita semua mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tuan syarat hakiki untuk masuk syurga-Nya. Amin. Setakat itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.